Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar semua? Moga-moga dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Untuk pagi ini bersama dengan saya Da'i Hadari dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah para penonton sekalian, untuk hari ini hari Isnin, pagi Isnin, banyak perancangan kita nak ke tempat kerja. Kalau yang ke tempat kerjalah. Kalau yang bekerja dari rumah tu harap-harap bekerja. Nanti lain pula jadinya ya. Okey, alhamdulillah hari ini Isnin 16 November 2020 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1442 Hijrah, dan alhamdulillah untuk hari ini Tanyalah Ustaz kita akan bawakan satu topik yang sangat istimewa, yang sangat dekat dengan kita, ada kaitan dengan kecanggihan, iaitu kita bawakan topik akhlak cacian di media sosial. Para penonton sekalian, sebelum saya nak bawakan, nak memperkenalkan siapakah panelis kita pada hari ini, saya nak bawa anda semua untuk kita sama-sama berfikir sejenak. Seringkali, setiap hari, bahkan selalu kita mengungkapkan bahawa aku beriman atau kami beriman. Sedangkan tanpa kita sedar bahawasanya iman bukan sahaja dapat dibukti melalui pakaian Islamik yang kita pakai. Akan tetapi, iman itu sebenarnya berkait dengan akhlak, terutamanya tutur kata. Baik, itu yang kita akan sama-sama kongsikan pada hari ini, cacian di media sosial. Dan bukan saya yang berkongsi, tidak. Akan tetapi yang bersama dengan kita semua, yang berbahagia, Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah dari sihat dah? Alhamdulillah. Ustaz sihat Ustaz? Sihat. Makin bulat lah. Oh, jangan macam tu. Bertambah zat ni. Okey Ustaz, sebanyak kita nak kongsikan sekejap lagi, terutamanya cacian di media sosial, terutama Ustaz pun ramai followers kan. Allah. Boleh kongsi sikit tu. Okey Ustaz, insya-Allah. Cumanya kepada anda semua, kalau soalan ada nak diajukan, kami alu-alukan. Caranya macam mana untuk anda kongsikan? Boleh hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun boleh terus saja ke page ataupun Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia. Cumanya saya pohon kepada anda semua, kalau ada soalan nak diajukan, biar ringkas tapi padat. Itu dia. Macam mana tu? Pandai-pandailah tuan-tuan perempuan dia. InsyaAllah. Okey, baik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita bincangkan hari ini cacian di media sosial. Ustaz, mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak kongsikan sebagai mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan kasih sayangnya dapatlah kita bersua dalam Tanyalah Ustaz. Terima kasih adinda saya Da'i Hadari. Sentiasa berseri nampaknya ya. Walaupun acara bola ditangguhkan seketika. Sedih Ustaz. Kan? Tak apa, banyak sabar tu. Dia suruh main bola dalam rumah lu ya. Okay. Dan juga para penonton di luar sana, kru penerbitan Tanyalah Ustaz, moga disayangi Allah, para alim ulama, tuan-tuan guru, ibu ayah, mak saya juga yang didoakan kesihatan sentiasa, dan semua yang menonton. Kita membicarakan satu tajuk, iaitu cacian di media sosial. Dan tidak ada kalam yang lebih mulia untuk kita mulakan melainkan dengan membacakan ayat suci Al-Quran yang akan saya kongsikan, iaitu daripada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 10 hingga ayat 11 ya. Surah Al-Hujurat ayat 10 hingga ayat 11. Maknanya para penonton bolehlah mungkin barangkali baru lepas main subuh dia ada Quran, mushaf Quran di tangan tu, boleh buka selak dan semak, dan juga kalau handphone di tengah ada apps Quran pun boleh sama-sama kita menekuninya bersama insya-Allah ya. Surah Al-Hujurat ayat 10 hingga ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh, merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Kerana puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan janganlah kamu memanggil-manggil di antara kamu dengan panggilan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat ayat 10 hingga ayat 11. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian dan yang hadiri, daripada ayat ini Imam Ibnu Katsir mengulas ayat ini bahawa kata beliau ini adalah merupakan larangan. Larangan daripada sama ada mencaci, melecehkan ataupun menghina manusia lain, yang mana ia merupakan salah satu daripada ciri kesombongan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, ciri-ciri orang sombong itu ada dua. Pertama, menolak kebenaran. Orang nasihat dia tak mau terima. Tak mau dengar. Anak dia kata, abah, mesti duduk di rumah dia kan, abah keluar beli air tu lampu tutup. Abah dia kata, yang bayar elektrik siapa? Mengajar aku pula. La ilaha illallah, tutup lah bapak anak tu pesan kan. Yang keduanya iaitu wa ghamtun nas, meremeh-remehkan manusia lain, melecehkan manusia lain. Meremehkan ni juga membawa maksud menganggap orang lain itu kerdil. Maknanya orang dia menganggap orang lain itu koman, rendah daripada dia, daripada dia, lebih tak ada apa-apalah berbanding dia. Contoh ni contoh. Kadang-kadang dia jumpa orang, dia belajar tinggi, dia kata itulah tak belajar rajin-rajin, tengok macam aku. Itu pun salah satu menghina orang lain. Ataupun dia jumpa ustaz-ustaz, apa ustaz ceramah pandai, bini seorang. Apa masalah? Apa masalah? Kan? Kerana ada setengah orang dia kata ustaz ceramah gang. Alah bini seorang. Itu pun termasuk tu. Jangan main-main. Ni bukan marah, menasihat. Sebab baru mula ni pagi-pagi. Mula pun dah macam ni ustaz. Kan? Janganlah macam tu meremeh-remeh ke orang. Awak ada kelebihan, ada kekuatan, ada kelebihan dan lebih. Janganlah memandang rendah pada orang lain. Orang lain bukan tak nak. Tak kita hormat. Tak berkeberanian ke apa, wallahu alam nah. Jadi maknanya perbuatan merendah-rendahkan, meremehkan orang, malah mencaci, mengutuk dan menghina orang, apatah lagi di platform terkini sekarang ni di media sosial, adalah dilarang dalam agama, malah haram hukumnya itu. Dan kadang mungkin kita tertanya-tanya jugalah, sebab apa di media sosial sekarang ni atau medsos sekarang ni orang sebut, makin melambat-lambat perangai orang suka mengecam, troll, apalagi sekarang ni menghina, caci orang, maki orang.
kebanyakan perangai macam ni dia tak menggunakan akaun Facebook dia yang sebenar. Dia panggil akaun fake lah dengan izin ya. Tengok dia maki orang, dia kadang ceramah pagi ni. Dia kata apa ustaz ni pakai songkok sengit semua. Tengok siapa yang cakap ni. Oh, beruang kesepian. Penjejak badai, mawar berduri. Kan Beruang kesepian ya, kuda kerinduan. Semua ada macam-macam. Dia tak pakai nama sebenar. Kalau anak jantan pakai nama sebenar, dia pakai nama fake, akaun fake. Dan berlambaknya sifat suka mencaci maki dalam media sosial ini selaras dengan bertambahnya jumlah gadget maupun teknologi handphone yang makin bertambah sekarang ini. Jumlahnya banyak sekali para penonton semua. Ini sumber daripada SKMM atau MCMC menyebutkan jumlah rakyat Malaysia sekarang ini kurang lebih ada 32.6 juta rakyat Malaysia dan jumlah handphone 37 juta. Ramai handphone pada orang. Jadi bila ramai handphone, banyak handphone, berlambak telefon daripada orang, apa kesan dia? Risikonya apa? Terjebak dengan perkara-perkara yang negatif tu meningkat. Sama juga macam kalau kita tanya dengan pihak Keselamatan Jalan Raya. Apa sebab meningkatnya kes kemalangan? Sebab bertambahnya jumlah kereta. Betul. Dulu orang kata dulu tak banyak aksiden. Memanglah dulu tak banyak kereta. Banyak guna kenderaan awam. Jadi tak banyak aksiden sangat. Jadi bila bertambahnya banyak kereta, risiko kemalangan tu pun tinggi. Jadi kalau tengok di Malaysia sekarang ni lagi banyaknya orang handphone sekarang ni, kita ingat dua, macam ni orang-orang have ni sampai dua gadget ni ada ni, kira banyak lah. Ini untuk siaran langsung. Siaran langsung kan. Banyak handphone. Kalau di Malaysia kita ini rupanya ada orang memiliki sampai 5 handphone pun ada. Ada. Dicatatkan oleh SKMM yang memiliki handphone sampai 5, 198,286 orang. Yang ada 4 handphone 254,938 orang. Yang ada 3 handphone 849,795 orang. Yang ada 2 handphone, ni paling ramai, 6.77 juta. Yang ada 1 handphone 20.25 juta. Ni maknanya kalau siapa tak ada handphone, alien lah orang kata. Macam pelik sangat main pada planet mana tak ada handphone ni kan. Tapi nak bagi tahunya, kalau dah ada handphone sekalipun, kalau tak pandai diguna ke jalan kebaikan dan bermanfaat, akhirnya menghumbankan seseorang ke neraka wal-iyazubillah. Dan lebih dahsyatnya lagi, ada kajian menyebutkan satu orang menghabiskan masa dengan media sosial sehari 12 jam. 12 jam. Separuh hari. Separuh hari. Biru mata tengok handphone, tengok dia scroll, tengok kebahagiaan orang, tengok review makanan lah, tengok itu. Tak ada apa benda manfaat. Patutlah kan musuh-musuh Islam telah lama merencana bagaimana nak melemahkan umat Islam. Tahun demi tahun mereka melakar kejayaan, kemenangan demi kemenangan. Macam mana nak lemahkan umat Islam? Satu saja kata mereka, jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari Quran. Jadikan Quran itu dalam jiwa mereka lesu. Orang nak baca Quran, alah Quran pula. Orang nak ceramah, alah ceramah lagi. Dia jadi tak minat dah ke arah agama maupun mengingatkan kita pada Allah SWT. Berjayalah pokok musuh Islam ini. Dan jarak seseorang dengan gadget, dengan telefon dia paling jauh 1 meter. 1 meter. Maknanya tu yang tidur berpeluk dengan telefon pun ada, letak telefon atas dada pun ada. Bangun-bangun buka itu dulu. Yang tu dulu. Orang biasa bangun pagi-pagi baca Waqiah. Tak, dia baca WhatsApp. Menengok kan yang unread yang betul tengah malam orang ada WhatsApp lagi. Biasa pagi-pagi orang meninggal banyak. Macam siapa pula meninggal ni. Jadi kalau yang bermanfaat tak apa, tapi banyaknya merosakkan. Ini yang kita nak pesankan supaya elakkan diri kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang boleh menghumbankan kita ke neraka wal-iyazubillah hanya kerana caci maki, terutamanya di media sosial. Wallahu a'lam. Dapat saya simpulkan daripada mukadimah yang Ustaz nyatakan sebentar tadi, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat, ringkasannya Allah menyatakan larangan kepada lelaki maupun wanita untuk mencela sesuatu antara sesama mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pula jangan sebarkan aib. Ini pun masalah juga. Kerana aib itu boleh membawa kita kepada golongan fasik, dan fasik itu adalah tergolong golongan yang zalim, Ustaz ya. Itu dia, kita kena ingat selalu ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, ketegasan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Cumanya Ustaz, kita nak tanya teruslah soalan daripada Sar Rasid ni. Mungkin kita boleh bawakan ke tengah di awal ni. Bagaimanakah akhlak dan adab ketika berada di media sosial yang dituntut dalam syariat dan yang Islam ajarkan? Yang kedua,
Adakah orang yang suka mencaci maki ni di media sosial ni tergolong seperti orang-orang yang munafik, fasik, serta jelas kelihatan rendahnya nilai-nilai akhlak dan kepribadian mereka? Silakan Ustaz. Baik, okey, terima kasih ya. Pada sahabat kita yang bertanya tadi, saya nak kongsikan. Bila kita sebut adab dalam media sosial, dah namanya sosial, maknanya masyarakat. Media sosial, media masyarakat. Apa yang kita lakukan pada hari ini, semuanya boleh diketahui umum kalau kita memuat naik. Bila kita upload, bila kita masukkan saja ke dalam Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya lah. Jadi antara adab-adab boleh saya kongsikan. Pertama sekali, betulkan niat kita. Betulkan niat kita. Niat yang macam mana? Kadang-kadang ada orang dia berkongsi dia punya Allahumma salli ala Muhammad musim Kereta PKP baru ni bukan dia masak ke makan dengan isteri, masak untuk my hubby, masakan kegemaran suami kan. Nasi goreng cili padi kan, cilinya tak ada, padi pun tak ada. Jadi untuk suami saya, dia pun post. Orang lain tengok, alah macam kau seorang je ada laki. Aku ada laki, aku masuk hari-hari. Tak ada pula Facebook. Jadi macam inilah. Pertama niat kita. Nak menunjukkan kebahagiaan. Kata guru saya, kalau kebahagiaan itu terpaksa disampaikan pada orang lain, artinya kurang bahagia. Kurang kasih sayang lah. Kurang kasih sayang. Sampai nak kena bagi tahu orang. Kata ni lah, kata guru saya lah. Pertama, betulkan niat kita. Kerana dibimbangi satu lagi, kalau orang alim ulama ni berpesan, berhati-hati kita nak kongsi apa-apa, gambar ke, apa sajalah pada media sosial ni semua. Kerana satu lagi boleh mengundang bahaya dalam bentuk sihir ain. Sihir ain. Sihir ain ini dia boleh berlaku dengan dua jalan. Pertama, dengan pandangan dengki. Kedua, dengan pandangan kagum. Macam kita sekarang ni pun bersiaran di TV ni seluruh dunia. Kalau tengok melalui Facebook pun boleh tengok dia kan. Takut kena hati-hati. Sungguh. Handsome-nya, hadari ya Allah kan. Kena juga kalau aku dapat suami je hadari Allah jadi itu pun beringat juga tu. Ataupun dia pandang dengan dengki. Tak habis-habis hadari je yang jadi moderator, tak ada orang lain. Kan. Contoh, bila dia pandang dengan dengki atau dia pandang dengan kagum pun boleh datang juga. Jadi macam inilah. Bahaya je moderator Ustaz. Tapi tak apa, kita ada Allah. Okay. Jadi pertama sekali betulkan niat kita ya. Apa saja yang kita buat. Itu yang pertama. Dan jangan tinggallah bismillahillazi la yadurru itu supaya Allah pelihara kita. Yang keduanya adab di media sosial ialah yang kedua, setiap perkongsian kita itu pastikan ianya bermanfaat. Bermanfaat ni maksud saya apa? Dia boleh memberi kebaikan pada kita, dapat pahala. Orang lain yang tengok pun kalau dia amal, dia juga menyambung-nyambung pahala dia. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi tu? Siapa-siapa yang menunjukkan satu benda yang baik, man dalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Siapa-siapa yang menunjukkan satu benda baik, kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang lain, copy paste dari grup sebelah. Kan? Dia tengok perbuatan baik dan dia pun buat, dan orang lain pun buat, maka kita yang mula-mula tunjukkan amal baik tadi itu akan mendapat pahala ini yang berterusan. Selagi mana orang tu duk amal, saham pahala lah. Saham pahala kita. Jadi beruntung ni siapa yang berpeluang bercakap di media-media ini. Kadang kalau tak di TV, dia kata, Ustaz kami tak masuk TV pun. Tak apa, sekarang ni Facebook pun ada. Tolong share. Kot mana-mana ada asatizah kita buat live di Facebook ke ni apa. Macam pagi ni. Tolonglah share. Macam secara langsung pagi ni dah kan. Pesan tadi? Dah pesan tadi? Belum lagi. Lepas ni kena share kan? Kena. Kan? Jadi anda tekan saja butang share tu, ditonton ramai orang, maka lebih ramai yang menonton, ramai yang insaf, ramai yang belajar sesuatu pagi ni. Masya Allah. Tuan-tuan yang tekan share, tak payah ceramah pun, kami ceramah. Tuan-tuan tekan share, pahala tu berpanjangan. Nampak bermanfaat. Kan? Cuma saya nak pesankan, kadang-kadang dalam hidup ni ada perkara dia betul tapi dia tak bermanfaat. Baik. Ada benda dia betul. Maknanya benda tu betul tapi kalau dikongsi dengan orang lain mungkin dia boleh bawa benda yang tak baik. Dan yang ketiganya, yang ketiga Ustaz, kejap lagi. Kalau anda nak tahu apa yang ketiga tu, kita tunggu selepas ini. Nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Lama tak potong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah, untuk hari ini kita bawakan satu topik perbincangan kita, akhlak cacian di media sosial. Tak patut, tak patut. Okey, sekarang ini saya nak kongsikan dahulu sebelum kita bersambung dengan apa yang dinyatakan iaitu adab di media sosial. Kepada anda semua, terus patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Saya kongsikan status terkini COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang semalam yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Di mana kes baharu dicatatkan 1,208 kes baharu, di mana 1,202 kes tempatan dan 6 kes import, dan terdapat kes kematian baharu, 3 kes kematian baharu semalam, dan Alhamdulillah kes sembuh baharu pula dicatatkan 1,013 kes. Terus patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan supaya kita insya-Allah akan menang satu hari nanti. Dan paling penting, janganlah pula kita caci maki di media sosial, ya. Kerana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini semua kena patuh, tak kisah siapa sahaja, kan, segenap lapisan masyarakat. Okey, baik, kembali Ustaz, ya, kita kongsikan tadi bagaimana adab di media sosial. Yang pertamanya kita kena betulkan niat. Masak untuk suami, ajaklah orang untuk masak untuk suami juga. Kemudian yang kedua, setiap perkongsian itu bermanfaat, kan. Kemudian yang ketiga, apa tu Ustaz? Yang ketiganya ialah kita mesti bertanggungjawab setiap apa yang kita muat naik ataupun yang kita masukkan dalam Facebook ke, YouTube ke, dalam internet lah maknanya, ataupun dalam media sosial. Mesti bertanggungjawab. Contoh, bila kita letak satu post tentang satu isu, satu kaitan, maka bila orang tanya, mana kau dapat? Tak tahu lah, aku ambil daripada orang lain, aku copy ya. Share je. Share, tak boleh. Perangai-perangai macam tu tak boleh. Dia mesti bertanggungjawab. Sebab tanggung di dunia, jawab di akhirat. Benda ni kena bertanggungjawab. Tak boleh kita kata, saya tak tahu lepas tangan. Orang kata lempar batu, tangan sorok. Tak boleh. Bila orang tanya mana dapat, mana kau tahu ni semua, maka kita kena bertanggungjawab. Aku dapat ni daripada laman web. Sekian-sekian lah. Maknanya yang berautoriti lah. Kalau benda tu, ya kita bertanggungjawab. Kalau tidak, masuk dalam kalangan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i minal kazib ayu hadis bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong apabila dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Dengar je sampaikan? Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam mengulas hadis ni, orang yang bila dia terima satu benda, takkanlah semua benda tu betul. Akan ada juga satu dua silap. Kalau dia menyampaikan semuanya, risiko nak ada silap tu ada. Maka dengan silap-silap pun disampaikan juga, pembohong. Itu yang kena berhati-hati, bertanggungjawab tuan-tuan. Tuan-tuan ni share daripada mana-mana media sosial mana-mana, tuan-tuan kena bertanggungjawab untuk sifat tabayun tu kan, ataupun menyelidik terlebih dahulu sebelum menyebarkan kepada orang lain. Itulah yang ketiganya. Baik Ustaz, adab-adab ini sebenarnya kalau kita lihat sepatutnya kita patuhlah. Sepatutnya kita kena ingatlah selalu betulkan niat, setiap perkongsian itu bermanfaat. Jangan kerana untuk mencapai satu-satu tujuan tertentu sahaja. Kemudian yang ketiganya kena bertanggungjawablah atas apa yang kita kongsi. Kalau kita ada pandangan, bagi tahu ini pandangan saya Ustaz, ya. Okey. Baik Ustaz, kita ada pemanggil ketika ini di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ilyas dan Dai Fadari Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh. Tuan Haji Tukinon. Baik, sihat Tuan Haji? Alhamdulillah pagi ni sihat. Hujan saja sejuk sikitlah itu saja. Saya berdoa mudah-mudahan penyakit yang ada ini lekas-lekas keluar dan hilanglah ya. Alhamdulillah insya-Allah. Silakan Tuan Haji dengan soalan. Baik, persoalannya gini Ustaz. Mencaci, mengutuk dan mengumpat rendah memang
tak boleh dalam Islam, talak dan dilarang. Jadi saya nak minta pandangan atau pendapat sikit kepada Ustaz. Cara-cara nak mengurangkan, maknanya kita nak caci pun boleh lah, tapi jangan banyak-banyak lah. Patah kata 2 saja. Jadi minta pandangan daripada Ustaz, cara-cara macam mana kita nak mengelakkan supaya cacian ini jangan dibuat, jangan berlebih dalam kita mensuarakan ini. Baik. Itu saja soalannya bagi Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang saya dengar soalan daripada Tuan Haji Tukino ni. Cara-cara nak kurangkan. Selalunya kita minta nak apa terus kan? Okey Ustaz. Tak apalah dua-dua Ustaz jawab. Cara nak kurangkan ataupun kalau boleh kita hilangkan terus untuk caci maki di media sosial ni. Betul. Dia kalau macam virus tu dia nak flatten the curve lah. Nak mendatangkan sikit. Mendatangkan. Maknanya dia dah merebak sangat, nak bagi kurang sikit. kurang sikit. Terima kasih ya Tuan Haji Tukinon, pemanggil kita, dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak kongsikan macam ni ya. Mungkin ada setengah orang hidup dia tu maki hamun tu bagaikan zikir dan wirid bagi dia. Maknanya Celik mata dia. Celik kadang tu dah jadi ataupun dia panggil apa ya? Melatah pun maki. Saya bukan apa, saya takut kelak bila ambang maut kan, nanti bila nak meninggal dunia, saya takut maki lah nanti. Sungguh orang kalau hidup ni kalau dah biasa macam tu, dia macam orang melatah kan, cucuk ada je yang keluar mulut dia tu macam-macam. Jadi maki ni pun satu benda yang perlu dihapuskan kalau ikutkan. Sebab apa? Pertama sekali caranya boleh saya kongsikan lah bagi meredakan supaya tidak berlarutan benda tersebut. Pertama sekali ialah tolong dalam kita ni mesti dalam mode sedar. Dia kalau phone kan dia ada flight mode, dia ada kan online apa tu kan. Kita ni dalam keadaan sedar sentiasa. Mesti sedar. Kadang kita geram kat orang. Mungkin ada orang tu dia cakap itu dan ini, dia kata kadang kita buat program orang pelekehkan peli apa yang kita rencanakan semua, rasa nak balas balik tu geram. Jadi tolong kalau boleh sedar, tolong sedar sekejap. Yang aku ni dalam keadaan apa ni? Oh, marah. Ingat, dalam hidup ini atau dalam apa jua bentuk perjuangan pasti ada marah. Ini sedap ni buat yang Facebook ni. Sekali lagi ya. Dalam perjuangan pasti ada marah. Tapi jangan berjuang kerana marah. Nanti tak ada barakah. Saya ulang sekali ya. Okey, silakan. Dalam perjuangan pasti ada marah. Mana ada perjuangan tak ada marah? Tak jadi membara jiwa tu. Dia dalam berjuang ni, dia mesti akan ada marah tu mesti ada. Tapi jangan berjuang kerana marah. Kerana dendam. Kerana tak puas hati. Kerana bapa aku dulu kena. Kerana keluarga aku dulu kena. Sekarang aku nak balas balik. Kalau berjuang kerana marah, tak ada barakah. Dan di situ juga tak ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan pun kalau diiringi dengan marah, dendam kesumat dalam jiwa tu, nak komen balik, nak hentam balik, tak ada apa-apa nilai di sisi Allah Taala nanti ni. Jangan. Itu yang pertama. Tolong sedar. Mood sedar. Aku ni dalam keadaan marah. Aku ni tengah nak buat apa ni. Jangan diikutkan marah lah ya. Yang keduanya ialah jangan tertipu dengan dosa syubhat. Jangan, ini pesan saya yang kedua, jangan tertipu dengan dosa syubhat. Dosa syubhat apa pula Ustaz? Saya tak buat benda halal haram apa ni. Dengar. Dosa kan kita kalau setengah ulama menyebutkan dosa pembahagian ada 2. Bukan dosa kecil, dosa besar ni. Ni saya nak sebut yang dalam satu part yang lain. Pertama disebut dosa syahwat. Yang kedua dosa syubhat. Dosa syahwat kita semua sedia maklum. Maknanya kita tahu buat benda tu memang jahat. Memang buruk. Maknanya ambil benda memabukkan, membahayakan diri, memudaratkan orang lain, pukul anak orang ke apa kan. Tapi lagi satu ni ramai orang terjerat. Namanya dosa syubhat. Dosa syubhat ni dosa samar-samar. Dia rasa macam tak dosa kot. Orang ni memang buat benda salah. Kalau saya maki dia, takkan salah. Dah dia memang salah. Saya maki, takkan saya salah. Nak bagi semua orang kenal dia ni siapa? Perbuatan abang salah. Abang sekarang ni dalam keadaan sama-sama rasa tindakan kita tu betul. Maki hamun, caci orang. Nanti saya akan kongsikan. Ada beberapa golongan ataupun beberapa perkara kita dilarang daripada mencaci maki. Tak boleh kita caci maki, tak boleh. Salah satunya pendosa. Orang ahli maksiat ke pendosa macam mana pun, yang kita tak suka, yang kita benci, perangai dia, bukan orang dia. Tak kisahlah dia buat perangai apa pun. Maknanya dia ubah ejah badan dia. Sepatutnya orang laki-laki ubah jadi perempuan ke apa. Kita maki hamun dia. Kita caci dia.
Kalau kita marahkan perangai dia itu cerita lain. Ini perbuatan berdosa di sisi Allah, bertaubatlah kembali pakai jalan. Kan ada unsur nasihat, doa sikit semua. Tapi kita maki dia, kau tu muka dah lah ini, hidung dah lah macam tu, telinga dah macam ni. Kau nak ubah jadi jantina tu, mak cantik sangat. Kau ingat rambut kau tu pam nampak. Jadi ni saya bagi ni contoh, jangan tiru pula. Contoh saya. Dia kata ustaz pula yang ni beria. Tak, contoh. Jadi maknanya bila tuan-tuan buat macam tu, berjaya syaitan. Syaitan kalau setakat orang jenis tak semayang, jenis apa tu orang panggil apa, Allah SWT, hidupnya penuh dengan bergelumang maksiat, dia tak banyak kerja sangat. Pasal kau dah macam kita orang punya geng. Syaitan admin. Sekarang ni geng-geng hak semayang ni, hak rajin baca Quran, rajin tengok ceramah ni, cucuk dia tengok, bagi dia maki penceramah, bagi dia kutuk sikit asatizah ni, kutuk mufti, hentam sikit orang-orang ulama ni. Biar dia rasa perbuatan dia tu betul. Itulah yang bahaya. Tu yang kedua. Samar-samar tu. Dosa samar. Dia rasa macam dia betul. Itu bahaya. Dan yang ketiganya ialah iaitu mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan caci maki hamun orang. Yang ketiganya ialah pesan alim ulama, sedarlah bahawa setiap dari kalangan kita ada kekurangan. Setiap dari kalangan kita ni ada kekurangan. Kata orang bijak pandai, kalau hati selalu ingat mati, mulut tak sempat mencaci. Sekali lagi buat ayat Instagram. Ui, banyak betul ayat-ayat ni. Silakan Ustaz. Nak sebarkan benda baik banyak sikit, kan. Biar trending tak apa. Saya ulang sekali lagi. Bila hati sentiasa ingat mati, mulut tak sempat mencaci. Bila hati sentiasa ingat mati, mulut tak sempat mencaci. Banyak hak jenis suka mencaci maki ni, jenis tak ingat mati. Dan tuan-tuan kena sedar bahawa ramai orang dipukul, dihempuk, dihenyak dalam kubur juga disebabkan akibat tidak menjaga mulut. Lidah tak pergi sekolah. Ataupun hari ini yang mewakili lidah juga adalah tangan. Ni tangan ni, tangan mewakili mulut. Tak puas hati dengan itu, tak puas hati dengan bos, tak puas hati dengan majikan. Musim-musim sekarang ni ramai orang marah. Ramai orang marah, mengamuk. Dia ada dua grup Ustaz. Dia ada grup. Satu grup ada bos, satu grup tak ada bos. Tak ada pekerja bos. semua. Dialah bos. Jadi mengamuk macam-macam, keluar habis maki hamu semua macam-macam. Jadi berhati-hati tuan-tuan ya. Sebab itu kata Da'i Hadari tadi tu, saya setuju sangatlah. Kerana keimanan itu bukan hanya pada luaran semata-mata. Keimanan bukan hanya menghafal sifat 20, bukan hanya menghafal nama Allah 99, bukan hanya atau pada luarannya serban besar, jubah meleret, biji tasbih besar bola golf. Tidak. Keimanan itu lambangnya pada adab dan akhlak. Jenis kalau dahi bertanda, kuat sujud punya orang, mulut duk maki, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam lah, cukuplah tu. Kita pula berkongsi. Saya cuba bayangkan macam mana kalau biji tasbih besar bola golf. Kan? Subhanallah tu berat sungguh. Okey, saya mohon kepada para penonton sekalian, kalau ada peluang boleh kongsikan siaran langsung kita ini di Facebook anda masing-masing. Sebab apa? Apa yang Ustaz kongsikan tadi, subhanallah, memang banyak hikmahnya, terutamanya kalau kita lihat kepada bila hati ingat mati, mulut tak sempat mencaci Ustaz ya. Itu dia sangat penting dalam kita memandu kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Satu lagi Ustaz, soalan daripada Hana Wanci. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Beliau ada dua soalan. Yang pertama, adakah bezanya antara menegur dan mencaci? Ada orang dia guna kataan, saya tegur dia. Tapi macam mencaci je kan. Okey, kemudian yang kedua, bagaimana untuk menegur tanpa mengguris hati saudara? Saya rasa boleh satukan ni. Tanpa mengguris hati saudara atau sahabat-sahabat yang gemar meletakkan status di media sosial, mencaci, mencecah, menyindir pasangan masing-masing. Pasangan tu sekiranya tidak berpuas hati dengan pasangan sehingga membuka aib sendiri. Ni masalah juga ni. Ni isu semasa Ustaz. Ya, terima kasih. Satu kisah yang mungkin tuan-tuan pernah dengar sebelum-sebelum ini, kisah Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Ar-Rashid, pernah yang mana beliau yang merupakan seorang khalifah, seorang pemimpin. Biasalah mana-mana pemimpin pun, siapa-siapa kita, as long as lah dengan izin ya, madama selagi mana kita ni namanya manusia, pasti akan ada kelemahan dan kekurangan dalam pentadbiran kita ke dalam pemerintahan kita akan ada kekurangan. Cuma menangani kekurangan tu bagaimana? Respon daripada masyarakat dan rakyat menguruskan tu. Ya, ada satu orang datang jumpa dengan Khalifah Al-Ma'mun dan dia memang bermula dengan marah. Bila dia marah, bermula dengan marah, lepas tu diiringi dengan maki,
kata-kata kesat pada Khalifah Ma'mun ni, maknanya dia sound direct. Awak ni sebagai khalifah ni itu ini apa dia maki semualah. Kata orang bijak pandai, kebiasaan orang pada mulanya dia akan bercakap berdasarkan logik lagi. Tapi bila logik ataupun dalil ataupun hujah dah makin kurang, dia akan keluar isu peribadi. Maknanya dia hujah dah tak boleh nak lawan dah. Lain kali, engkau tu dah lah perut macam tu, kau ni hidung dah lah. Tak ada kaitan dengan isu kita kan. Alih-alih dia, itu yang maki, itu yang mencaci. Dah tak ada kaitan dengan ilmu dah tak profesional lah. Khalifah Al-Ma'mun Ibn Rashid ni, waktu orang tu duk sound dia puan maki semua. Khalifah Al-Ma'mun pun dia jawab balik. Dia kata, nasihatlah aku dengan cara yang paling baik, dia kata. Maknanya dia sedar bahawa dia ada silap, dia ada kekurangan. Jadi tolonglah nasihat dengan cara yang paling baik. Sebab apa? Sebab Firaun itu lebih jahat daripada aku. Dan Nabi Musa lebih baik daripada engkau. Ini satu ayat yang boleh kita belajar ni. Dia kata apa? Firaun lebih jahat daripada aku. Dan Nabi Musa lebih bagus daripada engkau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Nabi Musa, Allah rakamkan dalam surah Taha ayat 43 hingga ayat 44. Apa kata Allah? Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua pergi jumpa Firaun yang dia tu melampau zalim, jahat, teruk ni semua. Tapi cakap dengan dia bahasa lembut. Qaulan layyinan, cakaplah, dakwah dan nasihatlah dia dengan bahasa yang lembut supaya dia ingat atau takut. Kalau Firaun pun Allah Ta'ala suruh cakap dengan bahasa lembut, takkanlah kawan kita yang bukan Firaun tu kita nak faham tak ni? Takkan nak sembuh macam tu, tak boleh. Engkau bukan Musa dan aku bukan Firaun. Betul tak? Ya, betul. Kan? Betul lah. Engkau yang nak nasihatkan aku, kau jangan rasa engkau itu sebaik Musa. Dan aku yang kau nak nasihat pun, aku tidak sejahat Firaun, kau tahu tak? Itu bahasa drama lah kalau nak bagi sedap sikit kan. Itulah Ustaz, kadang-kadang tu ada orang kalau kita lakukan silap satu sahaja, lupakan 99 kebaikan yang kita pernah buat. Dia lupa habis yang lain. Lupa habis lah. Itu maknanya saya kira mungkin daripada kisah Khalifah Al-Ma'mun tadi tu boleh menjadi panduan kita bersama. Walau bagaimana tak elok ataupun ketelanjuran satu orang buat sekalipun, mesti ada cara, mesti ada panduan dalam kita menasihatkan dia. Ada satu kisah menarik juga dulu ni. Ada dua orang. Bila sebut tentang kisah ni, saya yakin ada kisah tu. Ada yang Ustaz nak kongsikan tu. Kejap lagi. Tapi bukan kisah sendiri ya. Bukan Ustaz. Kejap lagi Ustaz ya. Okay. InsyaAllah. Kalau nak tahu kisahnya apa, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kami bawakan juga panelis yang berbeza latar belakang. Tujuannya sama, untuk memberikan kefahaman dan juga penjelasan terhadap isu-isu ataupun topik-topik yang akan membimbing kita insya-Allah menjadi insan ataupun orang-orang yang beriman dengan lebih baik insya-Allah. Dan hari ini kita bawakan topik akhlak berkaitan dengan cacian di media sosial bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya mohon kepada anda semua kalau ada peluang terus sahaja kongsikan secara langsung kita ini untuk dapatkan saham pahala. Macam Ustaz sebut tadi, saham pahala untuk kita terus dapat peluang menambah pahala kita insya-Allah. Cumanya Ustaz, kita bersama dengan Ustaz lagi. Tadi tu kisah-kisah macam mana tu Ustaz bila berkaitan dengan isu marah sampai kongsikan aib ni? Silakan Ustaz. Dia
ni saya ingat kisah ni pun mungkin di kalangan penuntut-penuntut ilmu biasa dengar. Yang mana ada 2 orang pelajar ni, dia duduk dalam satu majlis ilmu. Salah seorangnya ini, dia ni jenis orang yang tak berapa nak semayang sangat, tak berapa nak semayang. Lalu bila seorang ni, bila diberikan peluang aju soalan, jadi dia pun aju soalan, dia kata, Tuan Syekh, apa nak buat ni, ataupun apa balasan bagi orang yang tak semayang. Dia tanya Tuan Syekh tu depan-depan semua orang. Sambil dia tanya tu, dia jeling kawan tu, nak kau dengar ni apa Tuan Syekh cakap. Seolah-olah macam tu lah. Kan. Lalu apa jawapan ulama tu? Ini jawapan bijaksana. Kata Tuan Syekh tu, kau pegang tangan dia, bawa pergi semayang berjemaah. Cukup. Tu je. Kawan yang tanya tu pun macam stres. Aduh, jawablah, orang tak semayang ni neraka paling bawah, kena empuk malaikat terekam dengan ular syujak ular keruk apa baru seram sikit. Kan? Dakwah ini dengan kasih sayang. Kita menyeru orang, mengajak. Kita bukan sekadar mengajar, tapi mengajak orang. Itu ke arah Islam. Tapi kalau sampai mencaci maki pasangan dalam Facebook ataupun dalam media sosial ni, benda yang sebenarnya benda tak elok. Sehingga kan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi ada menyebutkan manusia paling buruk kedudukan dia di sisi Allah itu siapa? Manusia paling buruk kedudukan dia di sisi Allah ialah seorang suami yang bersama, maknanya hubungan suami isteri yang bersama dengan isteri dia, atau isteri yang bersama dengan suami dia, kemudian mereka menyebarkan rahsianya itu. Rahsia mereka, cerita benda dalam kain, cerita dalam selimut ni, riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan, ini mengandungi hukum haram sama sekali bagi mana-mana pasangan pun menceritakan perbuatannya itu kepada orang lain khalayak. Amboi, awak seronok sangat, tak payah cerita ke orang. Tapi Ustaz, kalau cerita kat kawan baik macam mana? Ada ni soalan mewakili orang lain. Tak boleh. Tak boleh cerita ke orang. Benda-benda, yalah, kita hal suami isteri, tak boleh cerita pada orang. Begitulah juga keaiban ataupun keburukan yang berlaku pada pasangan, kecuali pada pihak yang berautoriti lah, contoh mahkamah syariah ke apa, benda tu kena ni lah, kena adu lah. Tapi ini kalau orang entah mana-mana punya tak tanggungjawab tangan ke apa, tak boleh. Ataupun satu lagi perangai, kalau di Facebook saya kongsilah ya, kadang-kadang saya lihat ada karenah, ni karenah orang panggil, karenah masyarakat kita ni. Kalau saya kongsikan apa-apalah dekat Facebook saya, kat Instagram saya tu, Ustaz Elias Ismail tu, kadang saya letak itu, contohlah, ciri-ciri suami yang tidak bertanggungjawab. Contoh, bukan tujuan dia untuk nak menuju pada siapa-siapa, tapi mengharapkan siapa-siapa ambil iktibar tu je. Tapi ada pula entah mana isteri, dia tag kat suami dia. Dia hentam lah. Dia tag kat suami dia, abang sila faham. Amboi. Abang sila faham. Ataupun entah ni contoh-contoh isteri durjana ke, isteri apa tu, macam-macam lah ya, isteri nusyus ke apa, akhir zaman ke apa. Dia tag pula kat isteri dia. Ni awak dengar ni apa ustaz cakap. Macam saya cakap pagi tadi. Pula dah. Janganlah semuanya di media sosial. Akan menimbulkan salah tanggapan orang. Dia orang ni bergaduh kot. Patutlah muka depan surat khabar. Tidak lagi sebumbung. Macam-macam tu itu. Menimbulkan salah faham di kalangan orang. Tak payah. Benda hal dalam kain, benda hal dalam rumah tangga ni tak payah saya tak faham lah. Sekarang masyarakat kita bagaikan tak boleh nak membezakan antara benda yang boleh publish ataupun dipamerkan secara umum, ataupun benda tu biar kita-kita saja yang tahu. Tak payah semua benda nak beritahu orang. Jangan, ni berbahaya lah, mengundang banyak benda yang tak elok. Wallahualam. Masa sayang bukan main lagi, masak apa pun dia tunjuk ya. Tapi kalau masa marah geram tu, na'udzubillah min zalik, itu terjauh dah. Okey Ustaz, ada pemanggil ketika ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh kami tahu dengan siapa kami bercakap? Abdullah Osman daripada Seremban. Okey, Cik Abdullah, silakan dengan soalan Cik Abdullah. Ni masalahnya. Ya. Dalam grup WhatsApp, terutama sekali grup parti-parti politik lah. Allah. Carian cacian, maki hamun, mendedah, fitnah, dah jadi lumrah. Dah biasa pula ya? Dah jadi biasa. Pengaruhnya pada anak-anak muda lah. Yang buat tu bukannya orang tua-tua. Kadang-kadang ahli-ahli politik yang itu. Soalan saya, bagaimana hendak nasihat mereka ini? Kerana kalau silap rembulan, kalau kita nasihat, kita pula kena maki. Kita pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih.
Terima kasih Encik Abdullah. Saya yakin soalan ini adalah soalan yang memang tepat untuk kita bawakan ke tengah juga. Bagaimana Ustaz, bukan kita nak sentuh mana-mana parti politik, tidak. Tetapi kerana cacian ini seolah-olah jadi kebiasaan, terutamanya bagi mereka yang melibatkan diri dalam bidang politik ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Cik Abdullah yang mengajukan soalan. Saya kira tak kisahlah mana-mana orang sekalipun, kalau dalam grup WhatsApp ni, admin kena main peranan juga, ataupun sesama ahli grup kena main peranan juga. Kadang-kadang itu menjadi tempat akhirnya jadi bermasa muka, bermusuhan dan merebaknya kebencian. Dahlah virus yang sedang kita perangi ni pun virus dah. Ada yang merebak secara senyap, iaitu kebencian yang bentuk macam ni lah. Maki hamu, mencaci maki, minta maaf ya. Kadang-kadang ada setengah ni dalam grup-grup ahli masjid pun ada. Dia tak puas hati dengan Tok Imam, tak puas hati dengan Nazir. Setiausaha. Habis dia maki semua. Dia maki, ya Allah. Padahal baru je khatam kitab penawar bagi hati. Berjilid-jilid kitab tu. Dia baru khatam hari tu kitab tu. Ya Allah. Tak dia yang tukang jual kitab tu. Dan dialah yang maki tu. Yang mengajar di masjid pula Ustaz Ilyas. La ilaha illallah. Ilyas lain kot. Awak jadi awak pula lah. Kenapa jadi macam tu? Jadi saya pun kurang faham lah ya. Bukannya tak faham. Kurang faham. Faham tapi kurang sikit faham tindakan-tindakan yang macam ni. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduullah wa laisa kadzalika illa hara alaihi." Kata Nabi, siapa-siapa yang panggil seseorang dengan kafir ataupun berkata, wahai musuh Allah. Maknanya marah betul ni, maki betul, benci betul ni. Kafir kau ni, musuh Allah kau ni. Sedangkan dia tidak sedemikian. Maknanya dia bukan seperti yang dikatakan itu. Melainkan perkataan itu kembali balik kepada si pengata. Hadis riwayat Imam Muslim. Pantul nombor balik? Hadis 112. Ya, bounce back balik. Pada orang yang mengatakan. Allahu Akbar. Kalau adalah hadis yang lain juga, Nabi juga ada menyebutkan, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibahu kazalika. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang yang melempar tuduhan pada orang lain dan orang dengan fasik. Kau ni fasik, kau ni, dan tidak pula menuduh dengan kufur. Kau ni kufur punya orang. Melainkan tuduhan itu kembali kepadanya jika saudaranya itu tidak seperti yang dikatakan itu. Riwayat Imam Bukhari, nombor hadis 6045. Jadi ini merupakan suatu pesanan lah pada kita semua. Janganlah mudah-mudah mulut tu mencaci maki orang. Tak kisah siapa pun kita. Kadang-kadang kita ini kalau sebagai pemimpin perlu menunjukkan contoh tauladan kepada orang ramai. Dalam kehidupan kita ini, yang orang yang paling bertuah sekali akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah ialah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Sampaikan pemimpin yang adil ini termasuk dalam salah satu golongan doanya dimakbulkan Allah. Kan banyak golongan dimakbulkan Allah ini. Antaranya doa seorang yang berpuasa ketika dia nak berbuka puasa. Doa orang yang dizalimi. Dan doa pemimpin yang adil. Adil ini tak semestinya dalam pemerintahan dia saja. Adil dalam mengurus takbir mulut dia, tangan dia. Hati-hati lah. Inilah contoh pada masyarakat. Orang kadang-kadang kita bercakap pada orang, kita mestilah mengamalkan budi bahasa. Budi bahasa kempen kat orang. Dalam grup, dalam ucapan tertentu, habis maki hamun orang. Ini perbuatan tak betul. Dah cukuplah Allah tegur kita dengan COVID ni. Allah nak tegur jalan apa lagi? Tak faham-faham lagi ke? Kan mudah-mudahan ianya membekas di jiwa kita lah. Nasihat buat kita semua. Dan paling kita takut sekali, ada yang disebutkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan ni, saya pun seram sebenarnya nak pesankan ni semua pasal kita bimbang. Kadang-kadang kita pun terjebak ataupun terlanjur, kita takut ni. Kadang-kadang kita pun terbaca juga. Pesanan untuk semualah. Ada satu hadis yang lain riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata baginda Nabi, man kanat indahu mazlamatun min akhihi min irdihi aw malihi falyatahallalhu al-yawm qabla an yu'khadha hina la yakunu dinarun wala dirhamun. Kata Nabi SAW, barang siapa pernah melakukan kesalahan terhadap saudaranya, dia buat silap, dia buat salah pada saudaranya itu, sama ada kesilapan yang dia buat itu berkait dengan kehormatan atau hartanya,
maka hendaklah, ni Nabi pesan, hendaklah dia segera minta halal. Minta halal, minta tolong maafkan dia sebelum sampai hari di mana dinar dirham tak laku lagi dah. Hari kiamat. Kiamat lah. Akhirat lah. Kerana apa? Nanti kelak di hari akhirat, wa in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadari mazlamatihi. Kerana apa? Pada ketika hari kiamat nanti ni, jika dia memiliki amalan soleh, amal solehnya itu akan diberikan kepada orang yang dia buat salah dulu ni, yang dia buat zalim. Letih ya. Dulu hidup buat ibadat haji, umrah, haji pula ni umrah pula setahun berapa kali dululah ni, lepas pada ni ke apa, berkali-kali dalam setahun. Solat yang sunat tengah malam, yang macam-macam semua. Habis semua bagi pada orang yang kita pernah buat zalim, kita pernah maki dia, kita pernah caci dia. Amal soleh semua bagi kat dia. Sambungan pada hadis pula, wa illam yakun lahu ukhiza min sayyiati sahibihi faju'ila alaihi. Akan tapi kalau semua amal-amal dah habis bagi ke dia, tapi masih berbaris panjang lagi. Rupanya Pak Haji ni dulu masa hidup maki orang berkandak. Kandak keluar dah tu. Dia maki orang sungguh-sungguh ni. Maki dalam Facebook, maki dalam WhatsApp, maki jiran, maki semua maki. Kucing pun dia maki. Sebab Kucing pun kau maki sebab makan ikan kat dapur. Mungkin dia duk lebuh kunyit sebut kunyit nak goreng. Dengan kunyit-kunyit dengan ikan semua hilang, kucing tu. Dia maki kucing tu. Kau tu dah lah kulit macam tu, telinga macam tu, orang maki habis. Ya Allah, berbaris orang panjang nak tuntut daripada dia. Tuntut amal-amal dia. Allah. Dia pun amal dah habis. Semua dosa-dosa orang yang nak menuntut tu dipikulkan ke atas dia. Bayangkanlah orang yang pernah kita maki di dunia dulu, orang tu dulu rupanya dia pun hidup tak senonoh juga. Dosa dia punya banyak. Tapak kaki mana amoi ke apa. Bagi ke kawan ni, bagi ke dia. Aku hidup tak pernah pun buat benda tak senonoh. Aduh, aku pula yang dapat. Aduh, aku tak pernah lah buat benda-benda ni semua. Aku pula yang kena. Jadi tuan-tuan, ini yang kita bimbang. Maknanya berhati-hatilah tuan-tuan. Maknanya tiap-tiap kali nak mencatat, tuan-tuan nak komen, tuan-tuan nak type saja di Facebook ke, di YouTube ke, ruangan komen tu, istighfar dululah. Istighfar banyak-banyak. Takut bahananya tu nanti akan kita pikul kelak nanti di hari akhirat. Wallahualam. Ya. Urut tapak kaki boleh. Isteri lah urut. Isteri urut lah. Okay. Jangan isteri orang lah. Lain macam. Okey Ustaz. Aduh, seronok bila bersama kau Ustaz ni. Terhibur jiwa saya. Alhamdulillah. Cumanya, para penonton sekalian, kita bawa perkongsian kita pada pagi ini. Bukan untuk menghukum sesiapa. Bukan untuk membawa satu kebencian. Ataupun padan muka satu-satu pihak. Tidak. Akan tetapi untuk membina jati diri kita sebenarnya. Kerana sedar atau tidak, Islam itu agama yang sebenarnya memberi kesejahteraan, dan kita sebagai orang Melayu, orang Nusantara, kita terkenal dengan adab budi pekerti yang sangat tinggi satu ketika dahulu. Itu dia. Baiklah, kita nak rehat seketika Ustaz ya. InsyaAllah ada lagi yang kita akan kongsikan. Terus tanyakan soalan, kita akan bawakan soalan anda selepas ini. Terus setia bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Ada soalan Ustaz, adakah berdosa kalau seorang tu tengok, dia baca je komen dan tidak respon? Masa terus berjalan, bahkan hari berganti hari.
Dan pelbagai persoalan dan juga masalah yang kita hadapi. Namun di sini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bawakan penyelesaiannya. Kita bawakan segala jawapannya untuk kita sama-sama terus menjalani kehidupan kita dengan lebih terurus, insya-Allah. Dan hari ini kita bawakan topik akhlak untuk kita cantikkan akhlak kita dengan kita bawakan, kita fokuskan cacian di media sosial. Tak salah media sosial tu, tetapi janganlah mencaci. Okey Ustaz, kembali kita berkongsi hari ini. Ya. Ada satu soalan ni berkaitan dengan dosa Ustaz. Sebab ini sanksi juga, saya pun tertanya juga kadang-kadang tu. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, ni Siti Nurbayah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru. Waalaikumsalam. Adakah berdosa jika individu itu hanya membaca sahaja komen atau pendapat dalam sesuatu berita atau cerita yang disiarkan di media sosial, tetapi tidak membalas komen itu? Tak respon lah Ustaz ya. Hanya ingin membaca sahaja, teringin nak baca je. Adakah itu juga dianggap menyokong ataupun sokongan kepada cacian itu kerana membacanya walaupun tanpa berbalas mesej itu? Okey. Bagus soalan ni. Pasal kadang-kadang kita pun terlintas. Bila kita scroll tengok kan, asal nak tengok live Facebook Tanya Ustaz. Rupanya yang tanyalah lain pun banyak juga. Tanyalah yang lain-lain tu, macam-macam tu lagi banyak. Yang jawab pun banyak juga. Salah satu yang boleh saya kongsikan lah ya para penonton semua. Min husnil islamu mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda-tanda bagusnya Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi. Antara tanda bagusnya Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada dia. Kerana kalau kita membaca komen-komen ataupun ada orang kadang bila ada satu isu dia suka baca komen tu. Komen yang macam-macam tu lah. Dia suka sangat menengok tu. Dia kadang-kadang benda itulah yang akan membawa kepada di kemudian hari kita pula yang terjebaknya, wa'ayazubillah. Kerana benda tu dah dijadikan sebagai budaya. Sekarang kan zaman komen. Orang menyanyi pun komen, orang buat lawak pun orang komen, berceramah pun orang komen. Hadis tak betul, hadis mana dapat ini, dalil mana, semua orang nak komen manja. Pasal bola pun komen. Pasal bola pun komen. Jadi bagi saya begini, kalau boleh dielakkan, elakkanlah. Pasal apa? Kerana benda itu tak membawa manfaat. Itu kan ajaran Nabi SAW. Dan kalau boleh Da'i Hadri ya, saya kalau takut terlepas pula ni daripada menyebutkan perkara ni, saya nak sebutkan juga antara benda yang kalau boleh kita elakkan daripada kita caci. Elakkan daripada kita caci dan kita maki. Atau kita raikan, boleh juga, boleh teruskan. Boleh. Kalau ada pemanggil ataupun yang nak maju soalan nanti beritahu ya. Okey, baik, boleh. Saya rasa kita ada pemanggil di talian ketika ini. Sebelum kita sambung, pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Saya Omar Abdul Majid dari Pelda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Haji Omar. Ya, saya. Kalau Haji Omar bercakap ni penuh dengan budi bahasanya. Alhamdulillah. Silakan Haji Omar. Ya, soalan saya gini Ustaz ya. Ni Da'i ya. Ya. Kadang-kadang kita ni ada segelintir lah dia. Bukannya dia nak menunjuk dia tu alim ya. Contohlah dia dia masukkan dalam grup tu dia buat solat tahajud tengah malam. Jadi niat dia tu supaya orang adalah orang yang ingin mengikut cara inspirasi dia tu. Lah ya. Dia bukan nak membangga-bangga diri, bukan nak menunjuk-nunjuk yang dia tu alim ataupun warak ya. Tapi apabila ahli-ahli grup membaca, ada yang pula mencacinya. Alah, dia tu baru 2-3 bulan dia nak alim buat tahajud, aku 13 rakaat satu malam pun tak bagi tahu orang. Jadi apakah status begini ni Ustaz? Apakah boleh kita mengatakan kita nak meneruskan ke, mengekalkan ke, atau bagaimana untuk menyelesaikan perkara yang macam ini Ustaz? Dalam niat hati dia tidak nak menunjuk dia tu alim, nak mengajar ya. Yang membacanya tu mengkritik dan mencerca dia balik semula. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, itu
situasi yang mungkin ada yang pernah laluinya, ada yang nak mengajak sebenarnya, nak jadi inspirasi untuk orang lain. Kadang-kadang ayat tu tak tepat pun. Kadang ayat tu di keheningan pagi ini ku rasakan, dia buat ayat sikit lah, ku rasakan tenang dalam ibadatku. Nak mengajak. Macam lagu itu. Ya ke? Macam tu kebetulan kot. Jadi macam mana Ustaz? Adakah ia dikira sebagai satu riak ataupun tu yang pertama, yang keduanya adakah orang lain boleh menyatakan itu menunjuk-nunjuk? Silakan. Dalam hidup kita, setiap apa yang kita lakukan takkan pernah sunyi daripada komentar orang. Itu je lah, kritikan orang. Atau lebih dahsyat seperti tajuk kita ni, mencaci maki itu benda biasa. Kadang-kadang kita yang mengajak benda baik ni pun, dia maki kita, caci kita, pagi-pagi ceramah dah. Buatlah benda-benda yang segar sikit, ceramah pagi-pagi. Kena juga. Kok mana pun kena. Orang buat jalan, polis buat roblok. Kadang bila lalu je, marah ke polis pula. Time ni lah nak roblok time ni. Kalau lah polis tu boleh jawab balik, yang kau time ni lalu sini kenapa? Kalau dia boleh jawab lah. Kalau nak cakap balik, semua orang boleh cakap. Tapi itulah kan, bercakap itu perak, diam itu emas. Itu lagi bagus. Diam lagi baik. Diam lagi bernilai, lagi bagus. Diam lah. Kerana kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna akhlak budi pekerti pun dikritik, apatah lagi kita. Cuma saya nak pesan, kalau kita dalam buat benda baik, kalau sekiranya dicaci dan dimaki dengan sedemikian rupa, abaikan sajalah. Betulkan niat kita tu kerana Allah. Sebagaimana kalau dalam konsep sedekah kan, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah Taala, kalau engkau bersedekah secara terang-terangan itu bagus. Tapi kalau kau bagi sedekah secara sembunyi-sembunyi, itu lagi bagus. Lagi bagus. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kerana apa? Kau bagi secara sembunyi itu kerana menyelamatkan hati kau daripada riak, daripada niat nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Hidup takkan pernah sunyi daripada kritikan, komen daripada orang. Kalau nak makan hati dengan semua komen-komen orang, kita akan tension, kita akan stres. Memang confirm darah tinggi nanti. Boleh tension nanti. Ada satu kisah dulu ni, ada satu orang peniaga, dia nak jual ikan, baru nak buka kedai. Dia pasang signboard, di sini ada menjual ikan. Datang satu orang, cik minta maaf lah, nak beli ikan ke? Tak, saya nak komen sikit. Dekat signboard cik tulis di sini menjual ikan. Di sini. Saya tengok daripada jauh, saya kata, oh di sana. Jadi encik tak patut tulis di sini, lain kali tulis di sana. Kawan tu pun padam kataan di sini, tinggal menjual ikan segar. Mari pula orang lain, cik nak buat apa, nak beli ke? Tak, saya bukan nak beli ikan, saya nak komplain sikit. Cik, yang duduk beratur ni semua kami tahulah ikan. Takkanlah monyet pula. Tak payahlah tulis ikan, kami tahu ni semua ikan. Kawan tu pun padam menjual ikan segar tu kan. Padamlah perkataan ikan. Mari pula orang lain, cik, tak payahlah tulis segar. Habis orang lain berniaga tak segar. Tak payahlah tulis segar. Konon cik saja ikan yang segar. Padam pula perkataan segar. Tinggal menjual? Tinggal menjual. Orang tu datang pula, cik, tak payahlah tulis menjual. Apa benda ni tiba-tiba menjual ni? Dah confirm dan cik menjual. Kan? Lain kali satu signboard pun tak ada. Lain kali tak ada orang datang. Orang tak tahu situ jual ikan. Saya nak beritahu para penonton semua, hidup kalau nak dengar cakap semua orang, tak bergerak kita, usaha kita ni. Buatlah. Selagi kita rasa apa kita buat ni berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan panduan para alim ulama, buatlah. Kalau tidak, habis bila nak bergerak? Betul tak? Orang kata apa? Move on. Hidup mesti diteruskan. Nak ambil dengar cakap orang, tak sudah kita. Jadi mungkin lepas ni kalau saya nak kongsikan beberapa perkara yang kita dilarang daripada caci maki, insya-Allah. Baik. Itu dia, saya suka apa yang Ustaz kongsikan tadi berkaitan dengan bercakap itu perak, diam itu emas. Saya nak bawa satu hadis Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW, mafhumnya, amal yang paling banyak memasukkan manusia ke syurga ialah taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Baginda ditanya lagi, apakah penyebab banyaknya manusia masuk ke neraka? Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Itu dia dua perkara yang boleh membawa kepada terjerumusnya kita ke dalam neraka, iaitu kerana salah satunya iaitu mulut. Jaga mulut elok-elok, jaga lidah elok-elok. Okey Ustaz, apa yang Ustaz nak kongsikan itu, saya fikir ini adalah masa yang tepat untuk kita kongsikan sendiri. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ada beberapa perkara yang agama kita ajar, jangan kita caci, jangan kita hina dan maki. Pertama sekali saya nak kongsikan, yang pertama sekali iaitu jangan mencaci maki menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang telah lah. Cuma ada orang mungkin dia salah faham.
Dia kata tak kalah Allah Ta'ala maha penyayang pengasih. Kita tergamak nak maki, kita nak caci Allah Ta'ala. Mungkin orang dia tidak mencaci, dia tidak maki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak secara terus. Ya, tapi secara dia tidak sedar, dia sedang maki Allah. Dia sedang seolah-olah menghina Allah. Iaitu dengan cara dia mempertikaikan syariat, peraturan dan segala yang ditunjukkan dalam Quran maupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh tutup aurat. Dia kata, alah tutup aurat ni zaman Arab padang pasir dulu boleh lah. Sekarang tak payah dah. Zaman orang nak fresh, orang nak segar sekarang ni. Rambut tak boleh menapas. Itu mempertikai. Seolah-olah engkau dengan Allah Ta'ala engkau tu lagi cerdik. Seolah-olah. Hina Allah lah tu. Seolah-olah kan. Itu yang pertama. Ataupun, bagus juga baru ni ada orang tanya soalan kat Facebook saya. Dia kata, Ustaz, kadang-kadang bila saya tengah duduk mandi tu, perasan tak tuan-tuan, dalam tandas ni kita biasa akan terlintas macam-macam. Idea pun banyak dapat dalam tandas. Betul. Melodi Kan? lagu tentu banyak lah datang. dalam tandas banyak komposer keluar tandas dapat idea. Pasal apa? Tak tahu, tak ada buku pun dalam tandas tu. Tapi yang berlaku pada sahabat kita ni, dia kata, Ustaz, saya tengah-tengah mandi tu tiba terlintas dalam hati saya, dia kata saya etis, dia kata. Saya tak ada agama. Terlintas dalam hati. Dia tak sebut, tapi dia terlintas dalam hati. Ataupun kadang dia kata dia terlintas dalam hati dia, Allah ni zalim ah. Orang tengah susah sekarang ni, kena buang kerja. Mana Allah? Ada terlintas dalam hati. Tapi dia kata lepas dia keluar toilet tu, istighfar, astaghfirullahalazim. Dia tak sebut, dia tak buat apa-apa. Tuan-tuan benar tak terlintas dalam hati? Khususnya bila kita dalam keadaan terdesak, tertekan hidup ni kan. Adakah ini termasuk dalam menghina Allah, mencaci Allah? Nak cerita sekarang ke kembali Boleh, depan ni? boleh. Ada masalah? Boleh, silakan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal au takallam." Dengar baik-baik ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengampunkan bagi umatku yang diwaswaskan dengannya dalam hati selagi dia tak buat dan selagi dia tak mengatakan apa yang was-was dalam hatinya tadi itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya Allah ampunkan. Selagi benda tu kita tak sebut dan kita tak memang yakin apa yang kita cakapkan dan kita tak melakukan apa yang kita terlintas dalam hati tadi itu. Dia sekadar kadang bisikan-bisikan jahat dalam hati dia terlintas dalam hati kita tu. Dalam tandas pula. Dia memang datang macam-macam tu. Jadi maknanya kalau terlintas benda macam tu, Nabi juga mengajarkan kalaulah terlintas benda-benda tak elok dalam hati kita mengatakan Allah itu dan ini dan macam-macam lagi, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddid imanana? Kata Nabi, perbaharuilah iman kamu. Sahabat tanya bagaimana memperbaharui iman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min qawli la ilaha illallah. Banyak sebut la ilaha illallah. Sebut yang tu. Kalau terlintas benda jahat dalam hati, Allah ni sayang kat aku ke? Allah ini itu ini semua, la ilaha illallah. Sebut itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mungkin hilang pekerjaan dan lain-lain kan? Ingat yang tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dilarang hina, mencaci maki. Yang keduanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan-tuan, jangankan kata batang tubuh Nabi, segala hal-hal yang berkait dengan Nabi tak boleh hina, tak boleh cerca, tak boleh. Tak boleh hina sama sekali. Dia ada kisah tau. Orang yang pernah menghina, bukan hina batang tubuh Nabi, badan Nabi, fizikal Nabi tak. Dia hina alat-alat ataupun kita kata barang-barang sunnah lah. Maknanya perkara yang berkait dengan sunnah-sunnah Nabi SAW ini ataupun apa yang dipesankan Nabi. Ada satu kisah menarik ni. Yang mana dia ni, ada satu orang lelaki ni, kan ada satu hadis berkaitan tentang Nabi sebut bila kamu bangun saja daripada tidur, basuh tangan sebanyak 3 kali sebelum berwuduk. Sebelum ambil sembahyang, basuh tangan 3 kali. Maknanya menjaga kebersihan ni daripada dulu lagi Nabi ajar. Bangun pagi-pagi, basuh tangan 3 kali sebelum kau berwuduk. Karena kata Nabi, engkau tidak tahu ke mana tangan kau pergi malam tadi. Tangan tak mana malam tadi, basuh tangan 3 kali sebelum berwudu. Okey. Ada satu orang hamba Allah ini, diceritakan dalam kitab, dia ni seorang yang mulut dia tu ya Allah, ni. Dia kata apa? Dia kata yang kena basuh tangan sebelum wuduk tu
Puak-puak jenis tangan naughty semua, tangan-tangan tak duduk diam. Tangan jadi kita hak tangan yang baik-baik tangan behave ni semua tak perlu basuh tangan, tak payah. Seolah-olah dia rasa dia lagi cerdik daripada Nabi. Dia cakap macam tu, dan dari tahu apa kesudahan cerita dia? Berlakunya ialah, ni tak potong konon. Tidak. Ramai yang sedang menunggu tu. Tuan-tuan tahu apa jadi? Malam tu dia tidur, lelaki ni. Dia tidur malam tu, pagi esok dia sedar tangan dia dalam punggung. Tangan dia melekat dalam punggung. Entah ke mana dia pergi, orang tengok tangan melekat dalam punggung. Tak tahulah dia operate ke macam mana lepas tu. Seolah-olah Allah nak mengaibkan dia balik. Sebab dia menghina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat kisah yang berlaku. Ada seorang lagi ni hamba Allah ini, dia ni menghina apa? Dia pesan pada orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Ramai kawan-kawan dia pergi dengar ceramah, pergi ke majlis ilmu. Dia pesan, dia kata apa? Hati-hati berjalan tu, takut terpijak sayap malaikat. Kan orang kan pergi menuntut ilmu kan, malaikat mengembangkan sayapnya. Hati-hati berjalan, takut terpijak sayap malaikat nanti. Dia cakap macam tu, ditakdirkan Allah, lumpuh. Tuan-tuan. Ni saya tak cerita, banyak lagi ni kisah-kisah bahana akibat orang yang mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang orang tu sampai dia menghina sunnah Nabi, sampai dia ni tumbuh kulat pada kaki dia, berkulat kaki dia sampai meninggal. Itu yang kita hati-hati tuan-tuan dalam hidup ni. Kita takut, ialah ada benda yang kalau kita tak buat sekalipun, jangan hina orang. Kawan kita simpan janggut, kita kata, tadi aku nampak ada kambing. Kau samakan janggut dengan kambing? Janggut benda yang Nabi SAW simpan. Kau samakan janggut dengan kambing, itu menghina. Dia tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Dia kadang ada orang kata, alah gurau. Tak boleh, gurau benda lain. Tak boleh berkait-kait dengan sunnah, benda ajaran Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kita tak boleh hina, tak boleh cerca, iaitu sembahan agama lain. Sembahan agama lain kita tak boleh hina, tak boleh cerca. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilm. Kata Allah Taala, jangan engkau menghina apa-apa yang disembah selain Allah. Jangan kau cerca, hina, tak boleh. Kerana mereka kelak akan menghina Allah dengan penuh kejahilan. Maknanya kalau tuan-tuan lalu mana-mana rumah ibadat kawan-kawan kita ke apa, ada patung ke apa, tuan-tuan tengok, tu dia punya perut, tu dia punya telinga, tuan-tuan kata pada dia punya sembahan mereka, tuan-tuan kata macam tu, itu adalah larangan daripada Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 108. Ini bukan arahan daripada JAKIM ke apa. Allah sendiri larang. Tak boleh menghina sembahan agama lain. Maknanya tuan-tuan, kalau dah patung ke sembahan agama lain pun tak boleh hina, yang bukan patung lagi tak boleh hina. Sesama Islam pula lagi tak boleh hina. Tak boleh. Ini merupakan suatu, inilah, ada lagi sambungannya. Mungkin kalau ada soalan kita raikan dulu. Sikit Ustaz sebelum kita nak rehat. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit pendapat. Saya fikir media sosial merupakan kemudahan melalui kecanggihan masa kini. Ini semua tak dapat nafilah. Namun pada pandangan Ustaz, mengapa wujud golongan yang tidak cerdik dalam menggunakan media sosial ini? dia golongan tak cerdik ni bukan kata dalam media sosial saja. Punca manusia boleh jadi jahil kerana 3 sebab. Pertama, ini saya ni bukan apa tuan-tuan. Kalau kita masa singkat, Ustaz ni kejap 3, kejap 4, kejap 5, senang bagi point. Maklum nak catat ke, mak ngah besar tengah nak catat kan, Kak Leha semua nak catat senang. 3 perkara mengapa manusia ni jahil dalam penggunaan media sosial ni semua. Pertama sekali, kerana dia ini memang seorang yang tak boleh kawal nafsu dia, tak boleh kawal dia punya kemarahan dia, tak boleh kawal. Itu yang pertama. Yang keduanya kerana dia bencikan ilmu. Orang jenis kalau bencikan ilmu, malah membenci ahli ilmu, pun boleh jadi juga. Dan yang ketiganya adalah kerana dia ni seorang yang memang sukakan pergaduhan dan permusuhan. Dia macam ni. Dia kalau sehari tu kau tak bergaduh, dia rasa sunyi. Tak tenang. Tak tenang. Tak bergaduh. Dia jadi tak tahu kaki troll pun dia, kaki provoke pun dia. Dia timbulkan isu, lepas tu hak lain semua pakat komen. Tuan-tuan, saya bimbang lah. Saya bimbang saja. Golongan-golongan macam ni takut dihumban ke neraka Allah berdasarkan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan ada masa bertaubatlah. Janganlah kita meneruskan perangai tersebut. Wallahu a'lam.
InsyaAllah banyak lagi kita akan bicarakan, banyak lagi kita akan kongsikan. Terus setia bersama dengan kami. Kita tutup dulu di TV3 dan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi. Alhamdulillah, kembali kita bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kali ini di TV9 sambungannya, dan mungkin anda yang terus setia dari tadi, dari awal tadi melalui Facebook, melalui media sosial, terima kasih diucapkan. Dan jangan lupa untuk terus kongsikan dan sampaikan kepada yang lain untuk dapatkan manfaatnya. Dan hari ini Tanyalah Ustaz di hujung Rabiul Awal, 30 Rabiul Awal 1442 Hijrah, kita kongsikan topik akhlak cacian di media sosial. Masih lagi belum terlambat untuk anda kongsikan soalan anda. Caranya macam mana Da'i Hadari? Senang sahaja. Terus kongsikan soalan anda melalui hubungi kami di talian 18881677 ataupun boleh terus sahaja ke aplikasi Facebook kami ataupun terus sahaja ke ruangan komen di Facebook kami. Tanyalah Ustaz TV3, itu dia Facebook rasmi kami untuk mempermudahkan urusan anda tanyakan soalan, insya-Allah. Baiklah Ustaz, saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan. Kita dilarang mencaci tadi kepada 3 perkara. Yang pertama, jangan hina Allah. Yang kedua, kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, sembahan agama lain. Kejap lagi saya ada satu soalan berkaitan dengan jangan hina Allah ni. Dia tak nyatakan secara terus, tapi samar-samar itulah macam kita awal sebut tadi. Cumanya ada soalan daripada Kak Yat. Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor di Facebook ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pula jika sekiranya yang dicaci atau dikecam itu sengaja mencipta atau mereka-reka isu untuk meraih like atau mencari publicity murahan? Tidakkah mereka juga berdosa? Adakah mereka yang bersikap begitu boleh dikategorikan sebagai sakit mental? Soalan yang kedua, bagi yang dicaci, bagaimana hendak membela diri? Adakah hanya perlu berdiam diri kerana berdiam itu bukankah lebih baik? Atau menuntut agar pihak yang mencaci mohon maaf kerana secara terbuka atau wajar diambil tindakan undang-undang? Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat kita yang mengajukan soalan ya. Satu benda yang perlu tuan-tuan kita semua kena sedar bahawa di media sosial ini macam-macam jenis ragam manusia kita akan kita akan jumpa lah. Kalau sekadar jiran kita di masjid ataupun di dalam persatuan kita hanya kelompok tu saja. Tapi kalau dalam media sosial ni dia merentasi sempadan negara maupun budaya, pahaman dan macam-macam jenis orang kita akan temui dan perangai dan karenah masing-masing. Cuma salah satu yang penting yang diajukan soalan tadi, macam mana kalau seseorang itu dia seolah-olah menjemput agar dicaci. Sengaja create ataupun cipta satu isu untuk orang maki dia. Macam-macam sekarang ni. Orang dengan tujuan melariskan perniagaan. Musim sekarang orang berniaga online. Jadi bila makin tinggi orang caci dia, maki dia, buatlah video klip tak senonoh semua, maka bila ramai dia jadi trending. Tengah orang maki dia semua, dapatkan mi terbaru kami. Dapatkan mi, saya je jual mi. Rupa dia nak jual mi ya, sanggup sampai merosakkan maruah diri semua. Satu pesananlah saya kepada semua para penonton yang pengejar subscribers dengan jalan yang tak betul ni semua. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afi. Setiap umatku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin. Nabi sebut kecuali orang-orang yang mujahirin, bukan muhajirin ya. Mujahirin. Apa makna mujahirin? Orang yang
dia buat satu dosa dan dosanya itu tak diketahui umum. Orang tak tahu pun. Mungkin barangkali dia buat di malam hari ke, dalam diam-diam ke, senyap-senyap. Orang tak tahu pun dia buat benda jahat tu. Dia pergi cerita ke orang pula. Bangga pula. Dia pergi cerita ke orang benda jahat, benda buruk yang dia buat. Macam tadi lah. Dengan tujuan meraih like, meraih apa tu. Isu. Kan perhatian orang. Dia dipanggil netizen ya, attention seeker. Mencari perhatian orang semua. Maka kata Nabi, ini golongan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak ampun golongan macam ni selagi dia tak bertaubat. Golongan mujahirin yang menghebah-hebahkan keburukan yang dia buat. Sama ada dia bergaduh dengan suami ke, ada masalah dalam rumah tangga, pergi cerita habis kat orang, panggil wartawan, cerita ni buruk suami saya, ni jahatnya adik-beradik saya, mertua saya macam ni. Sebenarnya tak tahulah, mungkin barangkali dia pun orang dah tak apa kenal dia dah. Dia nak bagi nama dia talk balik, dia buat isu. Tuan-tuan, berdosa perangai macam tu. Mengaibkan diri sendiri. Allah. Allah, saya tak tahulah, ramai golongan macam ni. Dia mengaibkan diri sendiri, mengaibkan keluarga dia. Tak apalah, kena maki sekejap. Lepas ni nanti kita talk balik. Semata-mata nak mencari kemasyhuran di kalangan manusia ini. Mungkin ada yang berfikir, Ustaz, dia kata, tak apa, kami nak melariskan perniagaan. Bukan itu jalan dia. Sebab itu kita dalam mempromosikan apa bentuk, apalah perniagaan ke, khususnya dalam kita jual barang ke apa, kita dilarang sama sekali untuk mengaibkan diri kita. Ataupun dalam promosi itu ada unsur penipuan. Ada unsur penipuan. 2 kali tempek sudah cantik. Janganlah menipu. Panggil duta pula yang dah memang comel. Tak jadi. Jangan menipu tau. Ni para penonton semua. Jangan menipu dalam perniagaan. Dahlah kita diuji Allah dalam keadaan macam ni. Meniaga pula yang ada sekarang ni. Menipu pula. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu bukan di kalangan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan marketinglah cara yang paling terbaik. Payahlah bergedip-gedip, gelek-gelek semua semata-mata nak dapat like, nak dapat janganlah. Bergelek dalam neraka nanti baru tahu. Tak sungguh. Nak beritahu. Pasal ada orang kadang bila dipesan, kadang dia rasa macam dia tak apa nak sampai sangatlah. Dia tak apalah, sempat taubat. Jangan. Berapa ramai yang mati mengejut. Tidur malam tadi, pagi dah tak bernyawa lagi dah. Allah. Bayangkan dia meninggal semalam dalam keadaan bergelek-gelek semua tu pula. Trending pula dalam Instagram, dalam YouTube pula, dia punya gelagat buruk maksiat dia tu selagi tak dipadam. Orang tengok dan tengok dan tengok. Saya tak tahulah macam mana tu. Macam mana tu? Saya paling takut itu lah. Yeah. Macam dulu ada satu isu lah. Satu orang hamba Allah ni, dia kalau dia geng-geng apa ni, bikers ni, naik motor ramai-ramai. Sekali kemalangan. Orang sedih lah, kesian kat dia sebab kemalangan dia agak memilukan. Kemalangan dia itu. Tapi itulah kan, orang kita kan biasa, kalau dapat satu isu apa-apa, orang akan cari Facebook dia untuk mengenali dia lebih lanjut. Siapa Mamat ni? Yang kemalangan ni, kerja mana? Dah kahwin ke belum? Sian kat dia. Tengok Facebook dia penuh dengan maki amunan. Maki, mencarut, melaknat orang. Pom. Orang jadi apa tau? Daripada kesian tadi, jadi lagi kesian. Pasal seolah-olah engkau tak sempat padam balik semua maki hamun kau dalam Facebook tadi. Allah. Tuan-tuan ingat tau, kita ni hidup tak lama. Entah-entah hari ni hari tak akhir kita di atas muka bumi. Mana tahu siaran tak akhir saya ke mana lah tahu. Sedih pula tiba cerita. Dan tuan-tuan pun tentang inilah tontonan tak akhir tuan-tuan mana tahu. Sebelum meninggal. Jadi tolonglah dekat Facebook tu, apa-apa media sosial, jangan masukkan benda macam tu. Takut tak sempat padam. Dengan Allah Ta'ala kan taubat. Tak sempat taubat, tak sempat padam. Habis anak cucu keturunan tengok, Allah, moyang aku ni maki orang rupanya. Malu nak mengaku moyang. Okey lagi Ustaz. Kalau lebih kurang dalam 30 tahun lagi, moyang aku dulu dahsyat TikTok ni. Lain macam. Allah. Malu lah. Ini dia jadi dosa yang dia panggil bukan pahala jariah, dosa jariah dia panggil. Berpanjangan dosanya itu selagi ditonton orang. Allah. Okey, lagi mungkin apa soalan tadi Ya, yang okey. sudah saya terlepas tadi? Saya nak bawa satu soalan. Tadi kita dah menjawab soalan Kak Iyad tadi. Cumanya saya nak bawa daripada apa yang Ustaz kongsikan tadi, jangan caci pada yang pertama, poin yang pertama, iaitu jangan hina Allah. Okey Ustaz, kita sedia maklum bahawasanya situasi sekarang masyarakat bukan sekadar di Malaysia, bahkan satu dunia menghadapi ataupun mendepani dengan COVID-19. Ada golongan yang secara dengan sengaja mencaci maki apa yang Allah berikan ini, iaitu COVID-19 di media sosial. Adakah ia wajar?
Dia macam ni, para penonton semua, makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, dia tak kisahlah bakteria, virus, fungus, kuman, apa sajalah nama-nama bagi dia itu semua makhluk yang Allah Taala ciptakan ni semua. Kita sama sekali tak boleh nak cela, tak boleh nak hina, tak boleh. Laknat betul kuman ni. Aku kena hampir tak boleh nak kerja. Tak boleh, dia macam ni. Kalau jangankan kata kuman-kuman apa makhluk yang kita tak nampak ni saja. Termasuklah juga hujan. Hujan kita tak boleh hina, tak boleh cela. Macam mana bentuk-bentuk orang menghina, mencela hujan? Bila hujan turun saja, aduh jam. Kalau jam boleh sapu roti tak apa. Jam betul, aku baru nak berjalan, nak keluar berkelah, hujan pula, aduh. Itu seolah-olah kita menghina hujan lah tu. Menghina makhluk Allah. Dulu di zaman Nabi SAW ada satu orang lelaki, angin kuat tiup, dia punya kain jatuh. Dia punya barangkali mungkin kita kata ridak ke, kain yang letakkan di bahunya itu jatuh. Dia jatuh kan, padang pasir kan, berdebu, kotor. Dia kata, ta'isar rih, dia kata. Celaka angin. Dia kata, celaka betul angin, jatuh aku punya kain ni. Akhirnya Nabi kata, la tasubbur rih. Nabi kata, jangan engkau menghina angin. Jangan engkau mencela angin. Sebab angin kan dia mengikut aturan Allah, bukan kehendak dia nak terbang arah utara, selatan ke apa. Kau jangan menghina angin. Para penonton, kalaulah makhluk yang tidak bernyawa sebagaimana manusia pun dilarang daripada mencela, menghina, mencaci maki ni semua, apatah lagi kita yang bernyawa, makhluk yang bernyawa. Tak boleh. Dia tak boleh. Jadi lepas pada ni, kalau hujan datang ke apa sekalipun, katakan sajalah alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas tiap-tiap sesuatu yang berlaku tu. Ada hikmahnya. Mungkin tak jadi nak berkelah di luar, berkelah dalam rumah, pasang kemah dalam rumah. Barbecue dalam rumah ke apa kan. Wallahu a'lam. Berasa rumah ya. Berasa. Apapun jangan kita maki kepada apa sahaja kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah di sebaliknya. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita rehat kembali seketika. Setiap jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan terima kasih diucapkan atas tontonan dan juga sokongan anda semua. Kami teguh berdiri di sini dan terus memberi manfaat kepada semua orang, insya-Allah. Dan hari ini akhlak, kita bicarakan tentang topik cacian di media sosial bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Baiklah Ustaz, mungkin juga di hujung-hujung ni tadi Ustaz ada kongsikan bagaimana kita dilarang juga memaki sesuatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah bakteria, sekecil-kecil bakteria, virus, sehinggalah ke apa yang Allah kurniakan seperti hujan dan lain-lain. Seperti mana sabda Nabi tentang angin. Ini sesuatu yang mungkin kita nak tekankan sedikit. Ada yang mempertikaikan ulama, mungkin kerana khilaf-khilaf ulama, bahkan ada ketentuan sesuatu daripada ulama yang juga menjadi pemerintah sehingga mencaci. Apakah seolah-olah tidak menghormati ulama itu perkara biasa, sedangkan kita semua sedia maklum al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, budaya ataupun suasana mencaci maki orang alim, orang soleh ini merupakan suatu perkara yang pernah berlaku dah dalam sejarah. Iaitu bermula apabila ada orang berani ataupun tidak rasa bersalah langsung apabila dia mencerca, mencela, mencaci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajmain.
mereka ni sanggup mencerca, menghina para sahabat Nabi, mengatakan sahabat Nabi itu macam-macam lah bentuk tomahan mereka, sampai ada dalam kitab yang mereka karang pun ada menghina para sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini. Jadi termasuklah juga para salafus soleh, orang-orang alim, orang soleh ni pun tak sunyi juga daripada dicerca dan dihina. Terutamanya apabila fatwa ataupun apa saja yang diungkapkan oleh mereka itu tak selari dengan kehendak masyarakat. Bersalah dengan kehendak mereka. Biasa masyarakat suka kalau boleh macam ni. Tiba ulama tu kata tak boleh macam ni pula. Marah semua. Jadi nak mengamuk, jadi rasa nak melawan dan akhirnya dihukumnya ataupun dicercanya mufti ke ulama ke mana-mana. Tuan-tuan, saya nak sebutkan begini ya. Kalau kita tak setuju dengan pendapat para alim ulama ini, itu terpulang pada tuan-tuan lah. Tak bersetuju itu perkara lain. Tetapi menghina, mencaci maki itu dilarang. Tak boleh. Tuan-tuan tak setuju kat dia, itu terpulang pada tuan-tuan lah. Saya tak setuju lah dengan pandangan Tuan Syekh sekian-sekian. Itu terpulang pada tuan-tuan. Mungkin ilmu kita berbeza. Latar belakang ilmu berbeza. Tapi maki hamun dia tak boleh. Tuan-tuan mencerca dia, maki dia, apa serban macam tu. Apa janggut warna itu. Janggut tak banyak pun apa katanya. kaitan macam ni? Kan dia kata misai jarang-jarang, misai jarang pun dia maki juga. Tak boleh macam tu. Tuan-tuan, kalau tak dia, sebab itu ulama-ulama dulu mereka ini kalau saling ada perkara yang mereka mungkin tidak sependapat, mereka masing-masing secara profesional mereka akan mendatangkan hujah dan dalil masing-masing. Kan? Sebab itu bagi saya lah tuan-tuan, tinggalkanlah perdebatan yang boleh membawa kepada permusuhan dan kebencian. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Untuk siapa? Orang-orang yang boleh meninggalkan perdebatan. Berdebat ni semua walaupun dia di pihak yang benar. Demi untuk nak jaga silaturahim, demi untuk nak jaga persaudaraan, maka dia tinggalkanlah daripada bergaduh masa muka macam ni semua, maka itu lebih baik. Kerana kita takut, bukan setakat orang cari pasal bergaduh dengan alim ulama saja. Ni sesama kita pun, dia tak maki, dia tak caci, tapi cukup sekadar dalam hati dia, aku benci, aku tak nak cakap dengan dia sampai bila-bila. Pun bahaya juga. Antara golongan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebutkan, sembahyangnya itu tak diangkat. So, sembahyang Allah tak kita kan amalan kita kan diangkat. Ya. Sembahyangnya seolah Allah Taala tak terima. Siapa? Daripada 3 golongan saya sebut satu lah, lain kali pula sebut dua. Salah satunya ialah wa akhawani mutasarimani. 2 saudara yang saling tidak bertegur. Maknanya dalam hati itu membenci, aku meluat, aku tak nak cakap dengan dia. Diam saja. Dia tak caci, dia tak maki, tapi sengaja tak nak bercakap dengan niat putus silaturahim. Kita bimbang tu, sembahyang yang kita laksanakan siang malam ini tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Letih macam tu. Allahu akbar. Itu. Kita punya solat diharapkan pahala itu sampai rupa-rupanya kerana kesilapan yang kita lakukan, salah silap kita lakukan, menyebabkan pahala kita tergantung pula. Okey Ustaz, mungkin kita tak sedar kita dah berada hampir di hujung ni, tapi sebelum kita nak ke penutup, cuma mungkin sebagai manusia kadang-kadang perasaan dan tekanan terhadap sekeliling menyebabkan kita tidak boleh kawal perasaan Ustaz. Sebagai contoh, kehilangan kerja, tekanan ekonomi dan lain-lain faktor yang menyebabkan mungkin tadi pun isteri suruh beli barang banyak sangat, duit tak banyak. Tiba-tiba di tengah jalan ada silap sedikit daripada orang lain, kita terus mencaci, kita terus memaki, sedangkan silap itu pada orang, belum silap kita lagi orang ketika orang nampak. Bagaimana kita nak positifkan keadaan ini Ustaz supaya kita sentiasa memaafkan orang lain, supaya kita mengelakkan cacian tu? Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar hadis ni. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga kita. Kata para alim ulama, apa maksud Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita tu, maksudnya dalam apa? Kata ulama, antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan Allah akan pelihara kita 2 perkara. Siapa yang jaga Allah? Jaga Allah ni maknanya apa? Menjaga perintahnya,
jaga solat, jaga segala do and don'ts. Maknanya segala yang Allah suruh dan Allah larang tu kita jaga sungguh-sungguh. betul-betul. Walaupun aku tension, kerja tak ada, apa macam-macam pun, aku jaga juga. Macam ni, 2 kelebihan dia akan dapat. Ini pesanan lah. Pertama sekali, Allah akan pelihara keperluan duniawi dia. Keperluan duniawi dia Allah akan jaga. Artinya apa? Keperluan duniawi dia tu, tubuh badan sihat. Allah akan pelihara anak-anak kita. Allah jamin rezeki anak-anak kita nanti. Ini dalam Quran tuan-tuan pun biasa dengar kot, dalam surah Al-Kahfi kan, yang mana ayat ke-82, tak silap saya Al-Kahfi ayat 82. Nabi Khidir kan bina semula tembok ataupun binaan rumah anak yatim yang mana mak bapak dia dah meninggal lama. Di bawah rumahnya itu, bawah tanah itu ada harta tersimpan. Baik. Apa pelajarannya? Kata Allah Ta'ala, kerana bapaknya budak-budak tu dulu adalah orang beriman, orang soleh, orang baik. Maka Allah jamin rezeki, anak dapat harta. Jadi tuan-tuan, kita ni bapak-bapak ni semua, perangai baik, mulut baik, semua baik. Allah jamin rezeki anak-anak keturunan kita nanti ni, insya-Allah. Dan yang kedua, bentuk jagaan Allah, Allah akan jaga agama kita ataupun Allah jaga iman kita. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Zulaikha, orang Melayu panggil Zaleha. Zulaikha digoda oleh Zulaikha. Walaupun Nabi Yusuf tu dia ada juga rasa, dia ada rasa ke arah Zulaikha tu pun, tapi Allah pelihara Nabi Yusuf daripada terjebak kepada melakukan maksiat. Itu pun bentuk jagaan Allah. Mungkin kita tergeram nak terlepas maki orang kat Facebook, Allah jaga kita. Datang lintasan dalam hati, jangan, baru tengok, tanyalah ustaz pagi tadi. Oh, bila nak beramal, jangan kau tu kan tok imam, kau dengan kopi atas kepala, tak malu ke? Betul, tak jadi nak maki orang. Allah jaga kita, InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, dapat kita belajar hari ini beberapa perkara. Antaranya adab ketika di media sosial, kita kena betulkan niat. Kita kena pasangkan manfaat dalam setiap apa yang kita kongsikan. Kemudian kita kena bertanggungjawab atas apa yang kita kongsi. Dan kita kena jaga-jaga juga daripada cacian terhadap 3 perkara, iaitu jangan hina Allah, Nabi SAW dan juga sembahan agama lain. Dan beradab, berakhlak dalam apa jua situasi sekalipun. Kerana kita jaga Allah, Allah pasti akan jaga kita. Baiklah Ustaz, apa tindakan kita secara ringkasnya selepas ini? Apa yang kita boleh perbaharui sebagai kesimpulan? Silakan. Ada satu kata-kata yang bagus untuk dijadikan panduan kita bersama. Kata orang bijak pandai, small minds discuss people. Lain macam orang Kedah ni. Biasa, dia ujung-ujung dia orang Kedah ni lain macam dia apa? lama duduk di rumah. Dia belajar orang putih banyak sikit. Anak belajar orang putih, bapak tumpang sekali. Kan belajar online. Tengok kan dia lupa lah. Small minds discuss people. Manusia minda kecil, dia selalu cerita pasal orang. Orang tu menikah, kawan ni cerai, kawan tu temu, kawan ni balik ni. Cerita pasal orang. Orang minda kecil bercakap pasal orang saja. Average minds discuss events. Minda sederhana bercakap tentang apa yang berlaku. Tadi pagi dia jumpa kawan itu, petang nanti dia ingat nak pergi sana, malam tadi jadi itu ini. Tapi great minds, manusia yang minda paling bagus sekali ialah discuss idea. Berbincang tentang idea, macam mana kita nak solusikan keadaan ini, cari jalan keluar, bagaimana membantu menumbuhkan balik ekonomi umat, memperkasakan ekonomi kawan-kawan kita. Idea daripada maki caci orang. Itu saya ingat bukan small idea dah tu, bukan small mind dah tu. Tak tahu dah, kecil pada small lagi dah tu. Extra small, XS. Jadi tuan-tuan, jom kita jadi manusia yang great minds, selalu berbincang tentang idea. Lambakkan dalam Facebook kita ke itu perkara-perkara bersifat idea, membantu orang. InsyaAllah juga menjadi kebaikan pahala buat kita. Amin. Subhanallah. Baiklah Ustaz, sebagai penutup, doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufr wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami sentiasa mencintai keimanan. Amin. Dan jadikanlah keimanan itu menghiasi hati kami. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Amin. Dan jadikanlah kami, ya Allah, di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk-Mu,
Lidah kami mendapat petunjuk-Mu, tangan kami mendapat petunjuk-Mu, seluruh anggota yang Kau kurniakan ini mendapat petunjuk hidayah daripada-Mu ya Allah, daripada kami terjebak melakukan perkara yang Engkau murkai ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, peliharalah kami daripada segala bentuk wabak penyakit bala bencana ini ya Allah. Berikan pahala atas kesabaran bagi mereka yang sedang diuji oleh-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail atas perkongsian dalam topik kita cacian di media sosial hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di masa depan Ustaz ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, sebelum untuk kita tutup program kita hari ini, saya nak bawakan satu hadis Nabi SAW sebagai satu cetusan untuk kita berfikir di awal pagi ini. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap perkataan kita itu perak, tapi kadang-kala diam itu adalah emas. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat manfaatnya. InsyaAllah bersama lagi di masa hadapan. Saya Da'i Hadari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.